بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Imam Tuan Kuasa Masjid Pengurusi Ikaf Negeri Perlis Tak Najahan, seterusnya sedang hadirin tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam ini dalam program tanya jawab yang kita dah jelajah ke beberapa buah masjid. Program ini sebenarnya sebulan sekali. Jadi kita daripada tahun lepas, jadi dah cukup 13 bulan lah. 13 bulan bermakna 13 program yang telah kita adakan setahun lebih. Yang mana asas ataupun konsep program ini adalah program tanya jawab, soalan dan jawapan. Kita fokus kepada isu dan kita himpunkan soalan-soalan daripada pihak masjid dan ahli qaryah ataupun soalan-soalan daripada social media yang kemudian akan diberikan kepada penceramah kita dan dia akan menjawablah dalam majlis. Dan kebetulan hari ini penceramah tu saya. Jadi saya dah ada lah actually soalan di tangan saya ni. Ada lebih kurang dalam 8 soalan yang saya dapat daripada pihak masjid. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berbalik kepada topik yang kita bahaskan ataupun yang kita buka kepada sesi soal jawab pada malam ini berkaitan dengan ketika Nabi SAW dihina, apa peranan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya apabila kita melafazkan syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada dua perkara besar yang tentunya wajib kita fahami dan wajib kita imani, iaitu berkenaan dengan persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Dan nombor dua, persaksian bahawasanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam pensuruh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebahagian ahli ilmu dia kata ada dua pentauhidan di situ. Tauhid ni kita tahu pengesaan, kita esakan Allah saja. Tapi pada masa yang sama bila kita lafazkan syahadah, kita mentauhidkan risalah. Risalah tu mai daripada Nabi, daripada orang lain tak boleh. Kalau kita kata ada orang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah, maknanya kita telah mendakwa dan menyatakan bahawasanya ada Nabi selain daripada Khatamul Anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengesakan, bukan kita mengesakan Nabi sebagai Tuhan, tidak. Tapi mengesakan risalah. Risalah yang Nabi bawa, Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang lebih benar daripada ini. Kalau ada orang datang dia dakwa ada lebih benar daripada risalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, maka dia telah mengingkari lafaz syahadah itu. Tuan-tuan dan puan sekalian. So jadi pada malam ini kita nak fokus kerangka yang kedua, frasa yang kedua daripada lafaz syahadah ni, iaitu persaksian bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pensuruh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, based on ayat Al-Quran surah Al-Maidah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atasmu. Allah dah turunkan risalah, sampaikan. Dan sekiranya kamu tak sampaikan, kamu tak dikategorikan sebagai bersifat dengan sifat tabligh, penyampai. Kamu bukan lagi rasul. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha bila dia ulas tafsirkan ayat ini, dia kata betapa amanahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bacakan dan kongsikan ayat ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sembunyikan ayat ini daripada umat dia. Nabi cerita kepada umat dia KPI Nabi. Nabi cerita kepada umat dia responsibility Nabi, tugas, peranan, tanggungjawab Nabi. Nabi cerita. Kalau Nabi ni, a'udzubillah, kalau Nabi ni dikatakan sebagai pengkhianat, penipu dan sebagainya, a'udzubillah, itu bukan sifat Nabi. Tentunya, secara pasti, tentunya Nabi akan sembunyi ayat ni. Dia tak payah beritahu kat orang, dia kena sampai. Dia boleh rehat, dia boleh tidur, dia tak payah buat kerja, dia tak payah pergi perang, dia boleh duduk saja. Tapi tak, dia bagi tahu kat orang, dia kena sampai risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke atas dia. Itu amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu konsekuens hasil daripada kita melafazkan syahadah ni, saya kira di Perlis ni kita diajar secara begitu alhamdulillah, di masjid-masjid kita, kuliah-kuliah, ustaz-ustaznya, ilmuwan-ilmuannya menyampaikan tentang sunnah ini, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kira cukup meluas. Cuma mungkin kita recap balik sikit sajalah. Bila kita kata, kita bersaksi bahawa saja Muhammad itu pensuruh Allah, apa tanggungjawab kita? Tuan-tuan dan puan sekalian, pertama sekali peranan dan tanggungjawab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya al-mahabbah, cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentu. Okey. Sebagaimana dalam hadis yang cukup banyak, mungkin saya petik satu hadis contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seseorang itu selama mana aku tidak dia kasihi lebih daripada ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia keseluruhannya. Maknanya kena cinta Nabi lebih daripada cinta ahli keluarga kita dan cinta manusia umumnya. Okey, itu mahabbah, cinta. Bila ada mahabbah ni tuan-tuan, bila ada kasih sayang cinta ni, dia kena mai. Yang kedua iaitu kena ada sikap memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Nabi dan mendahulukan Nabi dalam apa jua perkataan dan perbuatan. Sebagai contoh, bila Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab kita tahulah cerita pasal perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Banyak contoh dan teladan yang boleh kita petik ibrah daripada peperangan Khandaq ni. Sebab itu di penghujung Allah sebut apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada suri teladan yang terbaik. Walaupun Allah nak rujuk pada kisah dan peristiwa Al-Ahzab, sikap Nabi sebagai pemimpin, musyawarah, pandangan Nabi ditolak oleh sebahagian sahabat. Contohnya Sa'ad ibn Ubadah dan juga Sa'ad ibn Mu'adh. Apabila Nabi SAW cadangkan perdamaian dengan kabilah Bani Ghatafan. Nabi cadangkan perdamaian. Dia kata kita boleh settle dengan mereka ni, so kuranglah sikit musuh kita. Sebab musuh yang mai daripada Mekah ini, mereka berpakat dengan Yahudi Madinah, dengan munafiqun lagi, ramai mereka. Jadi kalau kita boleh damai dengan mereka ni sikit, lapanglah kita. Tapi dia konsultasi dengan sahabat dia, Sa'ad bin Ubadah. Mereka duduk kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kata, kami nak tanya, adakah idea dan cadangan ini datang daripada engkau ataupun amarallahu bika? Adakah cadangan datang daripada engkau ataupun Allah Subhanahu wa taala perintah engkau? Ya Rasulullah. Nabi kata, bal min indi. Ini adalah idea dan cadangan aku, kerana aku merasakan bahawasanya akan kurang musuh. Jadi kuranglah sikit kerja kita ni. Jadi bila kata lagu tu, sahabat kata, ya Rasulullah, dulu kami pun sembah berhala.
Dulu kami pun syirik bersama-sama dengan mereka, tapi kami terima Islam. Tiba-tiba kita nak bagi pula, nak berdamai dengan mereka, nak bagi pula harta-harta kita kepada mereka, nak kongsi harta-harta kita kepada mereka. Nak buat apa? Nabi kata, kalau hampa kata lagu tu, tak apa, aku ikut. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam peristiwa Al-Ahzab. Jadi di penghujung tu Allah cerita, Allah kata pada Rasulullah ini adalah suri teladan yang terbaik. Sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai ketua keluarga, sebagai rakan, sahabat, terbaik semua pada Nabi SAW. Jadi bila kita kata kita cinta Nabi SAW, sifat, sikap kita memuliakan Nabi dan menjadikan Nabi SAW sebagai teladan dan contoh dalam kehidupan kita, tentunya satu keutamaan. Sebab itu dalam ayat Al-Quran yang lain, dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ini sababun nuzul dia di dalam hadis riwayat Al-Bukhari sebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar Al-Khattab ada berkhilaf, mereka berkhilaf, berbeza pendapat. Abu Bakar kata dekat Umar, ma aratta illa khilafi. Wahai Umar, engkau ni tak ada benda lain, kira nak berselisih dengan aku je. Umar kata, ma aradtu khilafak. Tak, aku tak bermaksud nak menyelisih engkau. Fatamaraya hatta irtafa'at aswatuhuma. Dalam hadis disebut, mereka pun bertengkar sehingga tinggi suara mereka. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Itu antara sababun nuzul. Ada lagi perbahasan beberapa dalil yang lain berkaitan dengan sababun nuzul ayat ini. Tapi nak cerita tuan-tuan dan puan sekalian, ayat ini berkaitan dengan wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahulukan sesuatu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Sesuatu lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada rasulnya, jangan kamu dahulukan. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, mereka cukup pantang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pantang. Pantang apa? Pantang kalau mereka sebut hadis Nabi, orang lain buat mai kata-kata lain, membandingkan ataupun menyamakan kata-kata Nabi dengan kata-kata mereka. Para sahabat cukup pantang. Banyak peristiwa, contohnya dalam hadis Al-Muslim, hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, berkenaan dengan al-haya'u khairun kulluh, kata dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu ni baik semuanya. Malu ni baik semuanya. Betul kata seorang sahabat, dia kata sesungguhnya, dia kata qila fil hikmah, dikatakan dalam satu sahifah, satu kitab hikmah, kata-kata hikmah yang baik, al-haya fihi waqar wa fihi sakinah. Malu ni padanya ada kemuliaan, padanya ada kesejahteraan. Jadi Imran ibn Husain, sahabat Nabi, dia kata, engkau ni, kata, qultu qawla Rasulillah, aku sebut tadi kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qulta min sahifatik, dan engkau menukilkan kalam daripada kitab, cebisan kitab engkau. Betapa sahabat dia memuliakan Nabi, mendahulukan kata-kata Nabi, mendahulukan kata-kata Allah tentunya, dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, tentunya bila kita kata kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, taat dan patuh. Mendahulukan kata-kata Nabi satu, patuh dan taat. Cinta dah, mendahulukan, okey, mendahulukan dah, respect, hormat, tapi tak taat, tak patuh, buat apa? Kita kena taat dan patuh, ikut apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak dia nama Bilal. Bila Arab ni dia ada satu sifat dia sifat cemburu. Memang cemburu pasal bini depa ni tak boleh nak nampak bini depa. Kadang-kadang kita pun pelik juga. Laki main Malaysia pakai long pendek, bini pakai hijab elok. Tapi ada jugalah yang bini depa turun naik kapal terbang, tak dan kapal terbang, baru naik je daripada airport Jeddah tu, baru orang kata apa, tali pinggang keledar tu, dia kata dah tak payah pakai tali pinggang dah, terus buka pun ada juga. Tapi hak ramai pun, hak mai sini tengok laki dengan luak pendek apa semua ni, bini pakai hijab, tak boleh orang tengok, bini dia tak pergi, dia cemburu, dia tinggi.
Itu cemburu tu dia punya tradisi dia, Arab. Ya? Jadi bila Nabi SAW sebut la tamna'u ima'akum masajidakum, jangan kamu larang isteri-isteri kamu daripada mendekati masjid-masjid kamu. Maknanya satu keizinan yang diberikan oleh Islam untuk wanita-wanita hadir ke masjid. Okey. Bilal, anak Ibnu Umar ni, dia kata apa? Wallahi la amna'ahunna. Demi Allah aku akan larang juga, aku tak bagi. Mana boleh, tak kira orang lupa nak tengok bini aku. Salim anak Abdullah bin Umar juga, dia kata dia bagi tahu kepada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, waihak, celaka engkau. Dan Ibnu Umar menegur dengan kata-kata yang cukup kasar. Sehingga kan kata Salim, demi Allah aku tak pernah mendengar ayah aku ini mencerca dengan cercaan yang seperti itu. Kata Salim, qultu qawla Rasulillah thumma qulta la amna'ahunna, aku sebutkan kepada engkau kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun engkau masih nak larang isteri-isteri engkau datang ke masjid. Apa pasal ni? Itu sahabat. Maknanya kita faham sahabat ni dia orang yang patuh. Tuan-tuan, itu mukadimah ringkas pasal syahadah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib dihasilkan daripada lafaz syahadah ini, satu, cinta kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, tentunya kita mendahulukan setiap perkataan-perkataan Nabi daripada siapa-siapa pun. Ketiga, patuh dan taat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang telah diputuskan, diperintahkan oleh Nabi SAW. Kata Allah di dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang telah datang daripada Rasulmu, ambil. Apa-apa yang dia larang, tinggalkan. Maka itu dasar, prinsip asas lafaz syahadah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi lah ni baru kita nak pergi kepada kita punya tajuk kita. Ni dan based on soalan-soalan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin saya jawab satu dua lagi, lepas tu kita buka lah soalan-soalan untuk yang ada yang bertanya. Tuan-tuan dan puan, nombor satu sekali ni soalan saya kira related terus dengan tajuk kita. Saya bagi mukadimah tadi supaya kita faham. Kita malam ni kita nak bincang bukan nak emotional punya base, tak. Bukan kita nak bincang kita emosi. Memang kita marah, orang hina Nabi kita SAW. Tapi kita nak tengok apa yang Nabi kita ajak, apa yang perlu kita buat dalam keadaan baginda SAW dihina. Apa sejarah yang telah ditunjuk oleh Nabi kita terdahulu. Sebab sejarah penghinaan Nabi ini bukan baru, dah lama. Sejak Nabi diutuskan, sejak Nabi mula-mula menyeru semua ahli keluarga dia untuk mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga turunnya surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Pasal apa? Pasal apa tabbat? Sebab apa? Sebab Abu Lahab bila dengar Nabi seru kepada Allah, esakan Allah, tinggalkan syirik dan sebagainya, apa dia kata dekat Nabi? Tabban lak, binasa engkau ni. Allah turun, tabbat yada ka Abi Lahab wa tab. Engkau tu yang binasa wahai Abu Lahab. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi sejarah penghinaan ni dah ada daripada dulu. Mungkin saya cerita sikit sebanyak sejarah dulu. Tapi bila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, tuan-tuan dan puan sekalian, yang bukan baru. 2015 dah di France. Charlie Hebdo punya lukisan karikatur sehingga mengakibatkan 12 orang terbunuh di pejabat dia. Okey? Dan kemudian karikatur yang sama diguna pakai oleh guru baru-baru ni di France, Samuel Paty. Dia mengajak dalam kelas dia pakai buku tu. Buku karikatur hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, lukisan penghinaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ada murid yang marah. So murid ni kemudiannya dikatakan tikam dan bunuh guru dia. Dan kemudian komentar diberi oleh Presiden France. Lah ni orang tak panggil dia Macron dah, orang panggil Emmanuel Macron, orang panggil Macronism, sindrom Macronism.
Sebab apa? Sebab dia kata apa masalah ini? Kebebasan bersuara. Apa yang Samuel Petty sebutkan itu kebebasan, hak kebebasan bersuara. Dan dia kata Islam ini agama yang penuh dengan krisis. Satu dunia kutuk dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Satu dunia kutuk dia. Cuma saya nak kongsi pada malam ini tuan-tuan, bagaimana Islam mendepani situasi ini. Dalam keadaan kita kena ingat, di France ada hampir 7 juta orang Islam di France. Mereka diperintah oleh siapa? Oleh kerajaan, bukan Islam. Kita tak apa, kita majoriti Islam. Turki tak apa, Turki majoriti Islam. Saudi tak apa, Saudi majoriti Islam. Hampir keseluruhan Islam. Qatar, negara-negara Teluk Islam, Islam tak apa. Tapi bagaimana saudara kita di sana, tuan-tuan dan puan sekalian? Hampir 7 juta orang Islam tadi, bagaimana keadaan mereka dengan sikap-sikap kita? Sikap apa yang kita boleh buat dan sikap apa yang kita tak boleh buat? Itu kita nak sentuh sikit malam ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Cara kita nak bersilat dengan situasi ni, supaya kita bijaksana. Kita kena fikir, nak timbang tara maslahat, mudarat. Mudarat, kalau dua-dua mudarat, mana mudarat kecil, mana mudarat besar. Ini kebijaksanaan kita dalam mengurus situasi dan keadaan. Tapi sebelum itu tuan-tuan, kita balik tadi saya kata sejarah penghinaan ke atas Nabi SAW ini. Dulu Nabi, apa orang gelak Nabi? Sahir, penyihir. Apa orang panggil Nabi? Majnun. Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan banyak ayat di dalam Al-Quran yang gelaran-gelaran diberikan kepada Nabi. Penyihir, orang gila, penyihir, orang gila, a'udzubillah. Sehingga kan ada satu peristiwa, saya kira pun kita pun dah, saya lama dah saya pernah cerita dah di masjid ni, saya ingat lagi. Masa kita mengkaji kitab Talbisu Iblis. Ingat dalam 10 tahun lepas. Jadi Dhimad Al-Azdi, dalam hadis Muslim, macam mana dia peluk Islam, sahabat Nabi, dia sahabat Nabi Dhimad Al-Azdi ni. Bila dia dengar ada orang kata dia ni duk jampi orang, ruqyah. Dia ni tok bomo. Dia pandai buat jampi orang. Jadi dia duk jampi orang ni daripada rasuk jin apa semua ni, dia pandai. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia dengar bila ada orang kata Muhammad ni gila, kena rasuk, sihir, penyihir dan sebagainya, dia kata mungkin aku boleh mai dan bagi sesuatu untuk ubat dan jampi untuk dia bagi dia baik. Jadi dia mai jumpa Nabi SAW. Dia tak beriman dengan Nabi, tuan-tuan. Dia ingat Nabi ni berpenyakit. Dia mai nak buat apa? Nak jampi Nabi. Maka dia kata, orang kata hang ni gila, cuba hang cakap sikit, hang cerita apa sikit. Maka Nabi pun mengucapkan beberapa kalimah. Kalimah yang saya baca kat awal tadi ni. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Itu je Nabi cakap dia. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, kami hanya meminta pertolongan daripadanya. Wa nastaghfiruh, kami memohon pengampunan daripadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebarang keburukan diri kami, jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan keburukan amalan-amalan kami. Yahdillahu man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, takkan ada siapa pun yang mampu menyesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, takkan ada orang yang mampu untuk memberikan petunjuk kepada dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar dan tiada sekutu baginya. La syarikalah, tiada sekutu baginya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hambanya dan juga rasulnya. Takat tu yang Nabi bagi dia. Nabi cerita sampai takat tu je. Tuan-tuan, dia kata, wallahi, dia kata, sami'tu qawla al-kuhnah wa sami'tu qawla as-sahra wa sami'tu qawla asy-syu'ara ma sami'tu bimithli
kalimatika haula. Demi Allah, aku dah dengar macam-macam kata-kata sebelum ni. Pasal aku duk jampi orang, aku dengar kata-kata tukang sihir, tok dukun aku dengar, kata-kata penyair aku dengar. Aku tak pernah dengar kata-kata yang engkau sampaikan seperti ini. Apa dia kata dekat Nabi? Dia kata, berikan tanganmu, ubayyuka 'alal Islam. Aku bai'ah kepadamu dengan Islam. Tuan-tuan dan sekalian, ini Dhimad Al-Azdi. Dengar ayat tu je, baru berapa rangkap macam mana Nabi mendepani orang yang nak main ubat, yang percaya Nabi gila. Nabi ungkapkan beberapa kalimat, dia peluk Islam. Tuan-tuan dan puan sekalian, so, jadi ini sejarah dulu penghinaan ke atas Nabi SAW. Surah contohnya apa dia, Al-Kautsar, surah Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar, sababun nuzul dia. Tuan-tuan dan puan sekalian, di penghujung ayat tu kan, inna syani'aka huwal abtar. Sebab turun surah ni ada seorang kafir, nama dia Al-As ibn Wa'il. Dia ni tuan-tuan dan puan sekalian bagi gelaran kepada Nabi. Dia satu hari dia masuk masjid, dia selisih dengan Nabi, dia bercakap dengan Nabi. Kemudian orang mai, lepas tu dia duduk kat orang ramai, orang tanya dia, tadi hang cakap dengan siapa? Aku cakap dengan Al-Abtar. Dia panggil Nabi Al-Abtar. Al-Abtar ni apa dia? Al-Abtar ni sebab kebetulan Nabi SAW, anak Nabi SAW yang lelaki, Abdullah, meninggal dunia, anak Khadijah. Okey. Jadi Al-Abtar ni adalah lelaki yang tak ada anak lelaki. Lekeh. Arab dulu kalau tak ada anak lelaki kira lekeh. Jadi dia bagi gelaran kepada Nabi SAW. Al-Abtar, dia kata Al-Abtar. Allah turun surah inna a'tainakal kautsar. Allah tutup dengan ayat apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghina engkau itulah Al-Abtar. Al-Abtar ini pemutus bagi segala kebaikan. Sebab Arab mempercayai bahawasanya kalau orang tak ada anak lelaki ni kira tak baik hidup dia. Jadi Allah berikan semula gelaran itu kepada Al-As bin Wa'il. So ini ramai lagi yang hina Nabi. Itu yang hina perkataan, yang hina dengan tindakan, curah najis kat Nabi, ugut bunuh Nabi, kejar nak bunuh Nabi. Subhanallah, terlalu banyak dalam sejarah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami telah jadikan bagi setiap para nabi ini musuh-musuh daripada kalangan syaitan, daripada kalangan ins, manusia, daripada kalangan jin. Setiap nabi ini kami jadikan musuh-musuh tersebut, termasuk Nabi kita SAW. Dan musuh Nabi kita ni tak berhenti setelah Nabi wafat saja, bahkan terus menerus hingga ke hari akhirat. Tuan-tuan dan puan. Jadi apa peranan kita ni? Orang hina Nabi kita ni, tuan-tuan dan puan, hukum hina Nabi ini jelas. Ibn Taymiyah rahimahullah tulis kitab As-Sarimu Al-Maslul. As-Sarim Al-Maslul. Taqiyuddin As-Subki tulis As-Saiful Maslul. Saiful Maslul, pedang yang terhunus. As-Sarim Al-Maslul, pedang yang terhunus. Kataan beza tapi maksud dia sama, pedang yang terhunus. Maknanya ala man syatama ala syatimir rasul. Satu lagi ala man sabbar rasul. Bagi penghina Nabi, bagi orang yang hina Nabi. Ulama dulu tulis buku, Subki, walaupun Subki ni dia ada khilaf dengan Ibn Taymiyah. Okey, tapi mereka bersepakat dari sudut apa? Bagi penghina Nabi ni hukuman yang sangat berat, bukan kecil. Tuan-tuan dan puan sekalian, hukum bunuh. Tapi itu kalau kita buka daripada kitab fiqh dulu, memang itu perbahasan dia, memang itu hukum dia, sepakat. Melainkan sekiranya bertaubat, ada perbahasan tentang sekiranya bertaubat. Tuan-tuan dan puan sekalian, namun saya tak naklah bahas sebab tu panjang. Cuma kita tak boleh nak ambil hukum tu untuk kita praktiskan secara sendirian. Tak boleh.
Jadi apa tindakan budak Arab tu, dia budak Arab dah, budak di France, dia pergi bunuh guru dia. Tindakan dia tu betul ke tak? Kita marah guru dia, hina Nabi SAW dengan karikatur. Tapi adakah kita nak membenarkan tindakan budak tu? Itu dua keadaan yang berbeza. Ada orang kata bila kita tegur tindakan budak tu, dia kata hang pergi sokong depa maki Nabi. Tak. Tentunya kita benci penghina Nabi. Tentunya kita tak suka penghina Nabi. Kita mendoakan keburukan untuk mereka. Tapi pada masa yang sama kita juga dituntut doakan hidayah untuk mereka. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini gini kita kena, sebab situasi kalau kita tengok dalam sejarah berbeza ketika mana Nabi berada di Makkah dengan Nabi berada di Madinah di puncak kuasa. Sebelum hijrah, Nabi boleh buat apa orang hina Nabi? Doa. Sebab tu Khabbab Ibn al-Arat, kita baca hadis ni tuan-tuan, baca hadis ni. Peristiwa Khabbab Ibn al-Arat, apa dia boleh buat? Dia mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, ala tastansuru lana, ala tad'ullah lana. Ya Rasulullah, engkau tak doa kat kami ni, engkau tak minta tolong dekat Allah kat kami ni. Nabi cerita kepada dia generasi terdahulu. Nabi menukilkan beberapa contoh generasi terdahulu yang mana mereka disiksa. Okey, mereka disiksa, ditanam mereka di dalam tanah. Kepala mereka dibawa gergaji daripada besi, dibelah dua. Disikat tubuh mereka dengan sikat daripada besi sehingga tertanggal isi daripada tulang-tulang mereka. Dan hal tersebut tak menjadikan mereka meninggalkan agama mereka. Apa kata Nabi kat Khabbab Ibn al-Arat? Khabbab ni dia mai jumpa Nabi, badan dia berbekas-bekas, kena siksa. Dia tak tahan dah sebab di Mekah. Nabi kata, innakum qaumun tasta'jilun, kalian kaum yang gopoh. Take time. Nabi ambil masa dakwah ni. Tengok keadaan persekitaran di Mekah, Nabi tak berkuasa di Mekah. Tapi situasi di Madinah berbeza. Situasi di Madinah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contohnya apabila Ka'ab ibn al-Ashraf buat syair-syair hina Nabi SAW, Nabi cakap clear, man li bi Ka'ab, siapa boleh datangkan kepala Ka'ab untukku, hukum bunuh. Jadi kita kena melihat kedua-dua situasi ini. Untuk orang yang duduk di France, kalau bayangkan kalau kita menekan kerajaan France dengan ketekanan yang keterlaluan, kita pun kena tengok juga apa yang kerajaan boleh buat dan apa yang kerajaan tak boleh buat. Contohnya dagangan, trade Malaysia dengan France. Saya tengok data tadi ni, takat 2019 ekspor Malaysia ke France 1.5 bilion USD ekspor, hantar barang ke sana. Import pula barang daripada France masuk ke Malaysia 2.6 bilion USD. Sa'u 2.6 bilion. Hak mana hak kita boleh fikir? Contohnya kalau kita nak ambil tindakan sebagai sebuah kerajaan, rakyat kita boleh mendesak kerajaan kita ambil tindakan ini, orang hina Nabi. Negara-negara teluk lagi besar, saya tengok tadi Saudi besar, Qatar besar, Kuwait besar, yang ada trade France ni contohnya dia fashion, dan kemudian fragrance ni, minyak-minyak wangi ni semua ni, pakaian-pakaian berjenama, okey, banyak daripada France. Jadi mungkin itu salah satu cara yang boleh kita tengok kesesuaiannya, bergantung kepada kesesuaian tahap ekonomi sesebuah negara. Tapi kita nak cakap ni kita sendiri ni, sebab kita bukan kerajaan. Individu saya cakap, individu. Hak kita sendiri apa kita nak kena buat. Hak ni yang kita nak bahas ni. Hak kerajaan tu dia kena ambil bab, dia kena fikir apa yang dia boleh buat. Dia tak boleh duduk saja bagi alasan, tak boleh. Dia kena fikir. Kita nak perang, untungkah kita perang sekarang? Untungkah nak angkat senjata sekarang? Ini perkara-perkara yang kena fikir banyak, bukan ni saja. Kita tak mau jadi macam fatwa ISIS dulu. Kamu jumpa orang Perancis, kamu ludah mereka. Kalau kamu buatlah, minta maaf, bukan kita ludah, bunuh mereka.
tikam mereka. Kalau tak mampu tikam, dampak mereka, langgar mereka dengan kereta. Kalau tak mampu langgar mereka dengan kereta pun tak boleh buat apa, ludah mereka paling kurang. Dia telah generalisekan semua orang. Mana boleh begitu? Bukan semua orang France terlibat dalam situasi ini. So ini sebab tu kita sebagai orang Islam, kita kena berfikir, kena belajar untuk membuat sesuatu tindakan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu bila orang nak tanya tu apa kita nak kena buat ni? Apa kita nak kena buat? Dia orang hina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan sekalian, tentunya nombor satu sekali, perasaan benci dan marah kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang tu kena ada. Tuan-tuan, sebab apa? Awthaqu 'ural iman, al-bughdhu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali kekangan iman adalah mencintai sesuatu kerana Allah, membenci sesuatu kerana Allah. Kita kena benci perbuatan tu salah. Dan apa lagi lepas kita benci kerana Allah, bukan benci ke emosi semata-mata. Tuan-tuan, kita tak nafikan ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia semangat ni, cinta Islam ni, tapi dia tak beramal hatta mana pun, mayang pun dah. Apatah lagi memahami, mempraktiskan sunnah pun tak buat apa, mayang pun tak. Tapi maybab tu dia benci. Ada orang lagu tu juga. Tapi kita tak naklah macam tu semata-mata, sebab tu tak cukup. Kena ada susulan dia. Benci kerana Allah, cinta kerana Allah, kita benci depa buat, benci kerana Allah Subhanahu wa taala, dan susulan dia apa? Tindakan yang kita nak kena ambil. Tindakan ni kita kena pecahkan, segmenkan. Tindakan sebagai sebuah organisasi kerajaan. Tindakan sebagai apa lagi? Kerajaan satu. Kedua, sebagai organisasi. Organisasi perniagaan yang ada urus niaga dengan France contohnya. Apa kita nak buat? Sebab kita tak boleh judge orang secara semua kena ni, tak boleh. Ada orang yang dia ada kepentingan, yang dia ada urus niaga, yang dia ada apa lagi? Tanggungan. Contoh macam orang kata di Iran, Malaysia dengan Iran. Malaysia ada trade minyak dengan Iran. Bukan trade minyak, tak boleh lah. Malaysia ada investment di Iraq, minta maaf, bukan Iran, Iraq. Petronas. Contoh, tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun kawasan itu kawasan yang dikelilingi oleh Syiah, ada orang kata tak boleh lah kita pergi sana ni, negara tu dah jadi negara Syiah lepas Saddam jatuh, diambil alih oleh kuat Syiah. Dan dah buat macam mana, dah buat investment dah dekat sana sebelum tu. Kita sedang cakap nak suruh tarik, tapi the investment, billions punya investment, efek kepada ekonomi negara kita nanti. So jadi itu hal-hal yang setiap organisasi ini berperanan sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Kadar kemampuan ni very subjektif. Setiap orang berbeza-beza. Kerajaan ada kadar dia, organisasi ada kadar dia, individu ada kadar dia. Sebab itu agama ni cukup cantik dan cukup details. Man istata'a minkum man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi falyughayyirhu bi yadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzaka adhaful iman. Siapa-siapa tengok kemungkaran, try ubah dengan tangan. Siapa tak mampu, ubah dengan lisan, tegur. Siapa tak mampu, ingkari hal tersebut dengan hati. Maknanya dia telah klasifikasikan kadar kemampuan yang very subjektif. Sebab lain orang, lain kadar kemampuannya. Tuan-tuan dan puan-puan. So itu perkara yang kedua yang kita kena fahami. Tindakan nak diambil sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Okay? Rasional tentunya menepati tuntutan syariat dan rasional. Tindakan besar seperti perang, bunuh, hukum, ini tindakan dan keputusan pemerintah. Al-Imam Nawawi rahimahullah bahas benar panjang berkenaan dengan kedudukan imamah, pemerintah ni kedudukan dalam situasi yang seperti ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, tindakan mereka lagu mana tuan-tuan? Tindakan isu macam ni siapa punya keputusan? Pemerintah. Hak yang masjid ni tuan-tuan dan puan sekalian ni pemerintah. Yang kita kena penjarakan sosial walaupun ada orang duk bantah tak boleh sana sini. Ini pemerintah. Jumaat masjid tutup tak sembahyang, pemerintah.
penetapan tempat untuk dijadikan masjid salat jami', masjid jami', minta maaf, masjid jami', itu ketetapan pemerintah. Tak boleh kita, tanah kita besar, kita pi runtuh buang, pi tambun batu, tambun tanah, buat masjid sendiri, main Jumaat. Tak boleh. Pemerintah. So itu kapasiti pemerintah. Sekali saya nak cakap kapasiti individu, apa kita nak kena buat ni. Betul, kita marah tadi tuan-tuan, kemudian kita sabar. Sabar yang proaktif, bukan sabar yang pasif. Maksudnya sabar yang ada tindakan susulan, bukan sabar aku tak buat apa, aku sabar. Hak tu orang tak faham konsep sabar. Dia misunderstanding pasal sabar ni. Salah faham. Tuan-tuan, dia faham sabar duduk diam, tak kata apa. Hak tu je dia faham. Tuan-tuan, kesabaran Nabi ni, Nabi kata dekat sahabat tadi apa? Sabar. Innakum qaumun tasta'jilun. Kamu gopoh wahai Khabbab, jangan gopoh sangat. Sabar. Tapi sabar Nabi, akhirnya dapat buka kota Mekah, tawan balik Mekah. Itu sabar Nabi. Bila kata sabar, hang duk menengung tak buat apa, fikir pun tak, baca pun tak, belajar pun tak, amal pun tak, itu bukan sabar, itu mangkang. Itu tak sabar. Itu tak betul, tuan-tuan muslimin. Jadi bila kita faham sabar ni tuan-tuan, then baru kita pergi ke seterusnya. Tugas kita, peranan kita. Masa ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bagi lomba azan. Sambung. Sila. Allah. Bismillah, suatu salam ala Rasulillah. Jadi sidang hadirin tuan-tuan dan puan sekalian, kita berbicara soal sikap
dan tindakan kita ketika Nabi SAW dihina sedemikian rupa. Jadi kita bicara soal sabar, sabar yang proaktif, sabar yang disusuli dengan tindakan, sabar yang kita kekang jiwa kita dan tindakan kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, dan sabar yang membuka langkah dan tindakan kita untuk melakukan perkara-perkara yang dituntut syariat. Itu sabar. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, saya sarankan untuk diri saya sendiri dan kita semua, masa ni lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak menyebar kepada umat tentang Nabi SAW. Masa ni, bila orang hina Nabi, kita bercerita baik tentang Nabi. Bila orang hina Nabi, kita tunjuk akhlak yang mulia tentang Nabi SAW. Ini segmen kita, saya cakap. Hak segmen kerajaan tu, dia pun kena tengok. Kerajaan ada kekuatan, dia kena bagi tekanan mengikut kadar kekuatan dia. Hak segmen kita, kita tak boleh buat kerja kerajaan buat. Kita buat kerja kita. Baca sirah Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian, masa ni. Sebab itu di barat saya tengok, tuan-tuan, mungkin kerana budaya mereka, budaya membaca tu lebih tinggi. Kita pun budaya membaca, tapi membaca WhatsApp. Kita banyak baca grup, kita banyak baca WhatsApp ni, banyak baca ni. Tapi ada, bukan tak ada ramai. Jadi kadang-kadang orang kita suka membaca pun. Tapi saya nak kata pasal di barat, budaya mereka budaya membaca. Jadi bila budaya mereka membaca ni, strategi dakwah rakan-rakan kita di sana, saya cek dengan kawan-kawan rakan-rakan di sana yang kenalan-kenalan, mereka ni senior dalam gerakan dakwah. Contohnya macam Yusuf Estes contohnya. Ini antara dakwah kepada non-Muslim. Dan ada beberapa orang tokoh-tokoh yang lain lagi, kenalan-kenalan Dr. Zakir Naik dan sebagainya. Apa yang boleh maklumkan kepada saya, gerakan mereka sebarkan risalah-risalah tentang Nabi SAW. Tunjulkan, kerana mereka negara yang bebas. Jadi bila bebas memberikan pendapat dan pandangan dan sebagainya, dia pergi cakap di tengah-tengah pekan London, cakap pasal Islam, tunjuk sembahyang, tunjuk tentang Nabi SAW, buku-buku, kitab dan sebagainya, baca ayat Quran, baca hadis. Itu cara yang mereka buat. Kita ni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, negara kita walaupun kita katakan bukanlah secara keseluruhannya 100% Islam sepenuhnya, akan tetapi umumnya kita ni negara Islam. Majoriti orang Islam, diperintah oleh kerajaan pun kerajaan yang majoriti Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So jadi kita nak pergi berlawan dengan siapa? Kita tak pergi berlawan dengan orang. Cuma kita boleh guna, kita boleh utilize kita punya social media. Masing-masing ada Facebook, masing-masing ada grup WhatsApp. Sebarkan tentang Nabi, kebaikan Nabi kita SAW. Kita dah marah dah. Itu kewajipan kita, perasaan kita. Mana boleh kita tak rasa benci kepada penghina Nabi. Kita kena rasa benci. Lepas tu kita sabar kita kekang tindakan yang bercanggah dengan syariat. Pasal apa tiba-tiba kita nak pergi maki, katakan orang bukan Islam ada meniaga sebelah rumah kita, celaka, geng-geng hampa ni, Kristian. Pasal apa kita nak pergi maki dia? Contohnya. Sebab tu dalam Al-Quran Allah dah bagi guideline. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ni kita kena hati-hati. Jangan kamu cerca mereka-mereka, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan kamu cerca tuhan-tuhan ataupun kumpulan-kumpulan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dibimbangi penyembah-penyembahnya, pengikut-pengikutnya mencerca Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ilmu dan pengetahuan tentang Allah. Lepas tu kita kena kekang tindakan kita. Bukan suruh pergi berkelahi dengan geng Kristian. Oh, Macron ni Kristian, Emmanuel Macron ni Kristian, kita pergi bergaduh dengan Kristian, ada gereja sana, pergi serang gereja sana. Itu bukan cara dan sikap Islam. Orang bukan Islam dalam konteks negara kita, mereka dikategorikan sebagai kafir yang muahadah ataupun zimmah, yang ada perjanjian dengan kita, damai. Mereka hidup dengan hak. Darah mereka darah yang terpelihara dalam Islam, selama mana mereka tak melanggar perjanjian yang telah mereka meterai dengan orang Islam. Jadi, tapi kalau orang ambil benda ni dengan emosi, dia tak sabar, dia marah, dia pergi tikam orang, dia pergi bakar gereja. Bahkan kita pun bimbang, kadang-kadang bukan orang Islam buat,
Depa pergi buat. Ada sebilangan golongan yang namimah, pengadu domba yang melaga-lagakan, mengapi-ngapikan. Untuk menghebatkan lagi isu ini, tuan-tuan, depa yang pergi serang, depa yang pergi tikam, depa yang pergi bunuh. Ada juga. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Sebab itu tindakan kita kena bijaksana dalam situasi ini. Dalam keadaan fitnah ini, tuan-tuan, info, maklumat, kita kena berhati-hati dengannya. Jangan mudah-mudah untuk kita sebarkan dan jangan mudah-mudah untuk kita terima dan percaya. Saya rasa itu gambaran yang cukup jelas. Dan kemudiannya sabar yang proaktif saya katakan disusuli dengan kita dah bertindak, dah buat apa yang patut dengan kadar kemampuan kita, menulis, ajak orang perkenalkan Nabi SAW, berkata baik tentang Nabi SAW, tunjukkan akhlak Nabi SAW kepada umat. Kemudian last sekali tuan-tuan, kita ada apa? Kita ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dan percaya dengan kekuatan doa. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan kita. Allah tak perlukan kita, tapi kita perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergantung penuh kehidupan kita, hayat kita, nafas kita, hidup kita kepada Dia. Jadi di mana kita dengan doa? Adakah kita berdoa kepada saudara kita di France sekarang ini? Adakah kita berdoa supaya setelah kita melahirkan rasa benci, mendoa kepada mereka yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa Nabi SAW mengharapkan Abu Sufyan peluk Islam? Orang yang plan bunuh Nabi tau, bukan hina, bunuh. Apakah tak boleh kita mengharapkan orang-orang kat sana, moga-moga Allah beri petunjuk? Betul kita marah dengan tindakan mereka tadi? Kita kena marah dan kita kena benci. Tindakan itu salah. Tapi di penghujung setelah tindakan sabar yang proaktif kita ambil, disusuli dengan apa? Doa. Minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi itu saya kira saya menjawab sedikit sebanyaklah soalan yang diberikan tu secara umumnya tadi ni. Tapi ada di orang tanya lagi di sini ni. Ni pasal apa? Peninggalan barang Nabi SAW. Ini pun jadi isu. Saya minta masa sikit nak cerita bab ni pasal dia jadi isu sikit lah di kalangan beberapa tempoh ini. Ialah sempena dengan Rabiul Awal, luar daripada perlis berbicara soal maulid Nabi dan sebagainya. Jadi mereka berbicara tentang soal peninggalan Nabi SAW. Isu ni isu tahunan maknanya. Biasanya bila mai dekat Rabiul Awal ni orang akan bercakap topik ni. Habis Rabiul Awal masuk Rabiul Thani, orang dah mula lupa lah. Dia tuan-tuan dan puan sekalian, prinsip saya senang bagi prinsip dia. Kita nak pergi detail ni panjang cerita. Okey. Prinsip dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika hayat Nabi memang orang bertabarruk. Tabarruk ni mengambil berkat daripada Nabi SAW, daripada jasad Nabi SAW. Contohnya hari Nahar, ketika di Mina, selepas Nabi SAW melontar jamrah, Nabi bercukur rambut. Nabi bercukur al-haliq, tukang cukur, dia cukur syiqil aiman dengan syiqil aisar, cukur belah kanan dulu. Pala kita pun Nabi pun bila cukur kanan dulu. Kita ke darah tu bro cukur itu. Nabi cukur kanan dulu. Lepas tu baru Nabi cukur kiri. Bila lepas cukur kanan tu Nabi panggil sahabat Abu Talhah Al-Ansari. Dia kata Nabi bagi rambut cukur tu, Nabi bagi kat dia. Habis belah kiri Nabi bagi kat dia. Nabi kata iqsimhu bainan nas. Engkau agihkan sama-sama manusia lain. Itu zaman Nabi. Memang betul. Tuan-tuan dan puan-puan. Ada sahabat diriwayatkan walaupun ada pertikaian soal kedudukan hadis, tapi orang duk guna hadis ni lah. Minum darah Nabi SAW, bekam Nabi SAW, dalam perang sedut darah Nabi SAW dan sebagainya. Tak mau buang darah Nabi SAW, minum darah Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika hayat Nabi itu tak dipersoalkan. Air ludah Nabi SAW diambil oleh para sahabat. Okey. Itu antara mukjizat Nabi SAW. Tuan-tuan, itu ketika hayat Nabi tak dipertikaikan. Tapi ini kita cerita ni selepas kewafatan Nabi SAW ni, barang-barang ni, ayat-ayat ni dia akan kering dah.
tuan-tuan dan muslimin. Tapi ada baru-baru ni apa dia rajin dia pergi cari DNA Nabi tu. Adalah satu saya tengok video lah ceramah seorang ustaz ini, dia sebut jubah ke apa, dia ambil DNA, buat satu kajian DNA tersebut, kata DNA Nabi ni dia nampak kosong, dia kosong. Itu masalahnya, satu soalannya, betul ke DNA Nabi tu tuan-tuan? Betul ke jubah tu ada DNA Nabi di situ? Betul ke? Dan betul ke itu jubah Nabi SAW? Dan betul ke itu janggut Nabi yang ada? Dan betul ke itu rambut Nabi yang ada? Dan betul ke itu capal Nabi yang ada? Tuan-tuan, kalau kita masuk dalam krisis ini, pertelingkahan ni, benda ni takkan selesai. Dia kata, tak, ini Nabi punya. Lah ni senang je. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak menidakkan pun kita tak tahu benda ni. Mungkin kalau sekiranya betul, nak buat macam mana? Betul kena kata betul lah. Tapi problemnya sekarang ni, nak kata betul itu kena ada proof. Itu standard praktis dalam Islam. Proof dalam Islam ni sanad lah. Kau kena bagi sanad. Kalau nak kata DNA, tahu mana DNA Nabi ni kosong? Tahu mana? Siapa hak buat ni? Tuan-tuan, waktu dia mula duk main lah, main kuda ni, kuda keturunan kuda Nabi. Dulu saya pernah cakap dah dulu apa? Dulu saya kata anai-anai dulu, ada anai-anai makan kelembu Kaabah dulu. Ada nanti ada pok-pok ni jumpa anai-anai ni, anai-anai keturunan anai-anai tu. Mula kita pakai anai-anai pula. Tapi tak apalah, kita nak tengkak bab ni tak selesai. Cuma saya nak kata the principle is very simple, mudah je. Sanad. Depa buat mainlah sanad. Sanad ni tuan-tuan, jangan kira ada sanad. Bukan soal ada sanad. Sanad ni apa guna dia? Sanad ni kena didiagnose. Kena didiagnose. Diagnose ni apa? Kena semak satu-satu. Siapa dalam sanad ni? Ali ni lagu mana? Siapa riwayat daripada dia daripada mana? Mana kitab hadis sebut pasal dia? Lepas tu Ali ambil daripada Mat daripada mana? Mat ambil daripada Hamzah daripada mana? Hamzah ambil daripada Ya daripada mana? Kena semak. Dia ada dah buku Tarajumur Ruwat, himpunan ensiklopedia perawi-perawi hadis, penuh beribu kitab ada. Kena kaji. Itu kita punya proof. Ada proof tu, sahih sanad tu tuan-tuan, tabaruklah. Ambillah berkah dengan dia. Tapi isunya sekarang ni kita tak tahu benda tu. Saya nak bagi satu capal Nabi. Capal Nabi ni tuan-tuan, dalam hadis dulu ada sebut capal tak? Ada sebut. Bab ni'al ni di banyak sebut, dalam hadis banyak sebut. Hadis pasal semayang sebut tentang capal. Sallu fin ni'al, semayang capal. Ada hadis sebut pasal capal Nabi SAW, laisa fiha syi'r, tak ada bulu-bulu capal Nabi ni. Maknanya Nabi bukan pakai capal kasut bulu-bulu, tak. Capal biasa. Tapi hak yang buat bentuk segitiga lagu tu, yang ekor tu, saya buka. Bila kita buat kajian ni, dia ada satu kitab tau. Saya nak baca kitab tu beberapa bulan ni. Kitab karangan Ahmad Al-Maqhari Al-Tilmisani. Dia ni tokoh ilmuwan lebih kurang 400 tahun lepas, 400 lebih tahun lepas, 400 tahun lebih lepas, yang lepas. Tahun 1000 lebih Hijrah. Lah ni kita 1400 lebih kan? Dia tahun 1000 lebih. Dia tulis kitab ni tuan-tuan dan puan sekalian. Dia yang mula lakarkan capal tu. Ada banyak bentuk, saya simpan semua bentuk-bentuk dia tu. Ada yang bentuk dia tajam macam tu je, ada yang bentuk tajam ada hujung tepi dia. Macam-macam bentuk lah. Okey. Jadi isunya adalah tuan-tuan, apa ada pada simbol tu? Isunya adalah sekarang ni bila simbol tu dijadikan satu, seolah-olah satu kemuliaan bagi golongan-golongan tertentu. Simbol tu. Satu, persoalannya adalah benar atau tidak simbol capal seperti itu dari Nabi SAW.
Kedua, simbol-simbol ini, adakah kita umat Islam dituntut mempercayai simbol-simbol ini? Ini kita cakap di senang, bahasa mudah. Contoh saya bagi. Tuan-tuan kena ingat, dalam sejarah Islam dulu, rosaknya dan runtuhnya sebagian umat terdahulu kerana isu simbol-simbol dan lukisan-lukisan ini. Dulu. Sejarah kaum Nuh, Wad, Suwa', Yahuth, Ya'uq, Nasra, orang saleh yang Allah sebut dalam Al-Quran pasal mereka. Mereka orang baik. Habis-habis mereka mati, orang-orang di pok-pok mereka, kawan-kawan mereka kata, bila mereka ni mati, tak ada orang nak buat baik. Jadi kita nak buat baik ni, kita nak motivasikan diri kita dan umat kita untuk buat baik, kita buat patung mereka. Bila tengok, teringat nak buat baik. Dalam Al-Quran, dalam surah Nuh, maka dia pun buat patung Yahuth, Ya'uq, Nasra, buat patung. Okay? Bila buat patung ni tuan-tuan, mula-mula tak apalah, pakat dia buat baik. Habis satu generasi, mai satu generasi, kata Al-Imam At-Tabari bila tafsirkan ayat ni, dia kata apa? Fadabba alaihimu syaitan, setan merangkak, merasuki mereka. Yang asalnya kata nak suruh kata baik ni, asalnya kata apa? Oh, inilah Tuhan ni yang ni nak bagi rezeki kita ni. Sebab itu bila isteri Nabi radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha, Ummu Salamah dan seorang lagi pergi melawat, pergi tengok gereja. Depa tengok dalam gereja fihat tasawir, ada lukisan-lukisan, ada patung-patung dalam gereja. Dia balik, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita tak ada lagu ni kan? Dia tengok moga cantik, elok. Tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika qaumun, mereka itu adalah kaum-kaum yang apabila matu fihi musalihun, bila mati orang saleh daripada kalangan mereka, banau ala qabrihi masjidah, depa buat atas kubur itu masjid. Binaan. Bila buat binaan tu, orang start duduk percaya tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Ulaika syirarul khalq inda Allah yaumul qiyamah. Mereka ini seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Bukan kecil. Saya tak kata siapa percaya simbol ni boleh jadi buruk, jahat, tak. Saya tak masukkan macam tu. Jangan salah faham. Kita bukan nak berkelahi ni. Kita nak ada proof. Kalau proof kata berdasarkan nas yang sahih, dalil yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut tentang capal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peri pentingnya capal ini dan simbolnya ini yang boleh membawa kebaikan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, saya tempel kat dahi, insya-Allah. No problem. Sebab kita tak ada masalah benda ni. Cuma kita nak proof. Sebab kita tak mau manusia diganggu dengan perkara-perkara yang tak ada proof, hanya cakap-cakap. Ini problem. Terpulanglah siapa nak beramal, tapi pada saya nak proof. Proof dalil. Dalil sahih. Sahih nak kena ada sanad. Sanad kita boleh cek. Saya boleh cek. Kalau saya tak boleh cek, ada orang lain pakar hadis lagi hebat boleh cek. Itu yang kita nak. Okey? Jadi itu saya kira clear berkenaan dengan soal tabarruk ini, berkenaan dengan soal athar peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak menidakkan, tetapi kita nak proof. Itu yang paling penting sekali. Soal hukum ini banyak para ulama dah bahas, tesis master, PhD, tulisan terdahulu, fatwa tentang tabarruk dengan athar kesan peninggalan Nabi SAW, cukup banyak tulisan tentangnya. Yang tu mungkin ada khilaf yang boleh kita berlapang dada tentangnya. Tetapi soal otentik, kebenaran, kesahihan barangan tersebut adalah barangan Nabi, itu argumen kita. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya tak sempat nak jawab soalan. Masa pun dah habis. Bagi saya 2 minit lagi. 2 minit saja lagi. Saya perhabis sikit lagi. Dia ada orang tanya pasal soalan dia tanya kat sini ni. Apa hukum membuat fitnah dengan menuduh tanpa usul periksa terhadap seseorang muslim atas masalah yang dihadapinya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada beberapa soalan saya bisa ambil satu-satu lah. Fitnah, tentunya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita membuat tuduhan ke atas orang dengan perkataan yang tidak benar, itu dikategorikan sebagai fitnah. Bahasa Melayu kita panggil fitnah lah. Dalam bahasa Arab
kita panggil syahadatuz zur. Syahadatuz zur ni persaksian palsu. Maknanya dia tuduh tuduhan yang palsu. Tuan-tuan dan puan, tuduhan yang palsu ini bila Nabi SAW sebut dosa-dosa besar. Antara dosa-dosa besar. Antara dosa-dosa yang paling besar selepas syirik. Nabi SAW sebut soal uququl walidain, mendarhakai kedua ibu bapa, dan kemudian Nabi sebut perkataan syahadatuz zur, persaksian palsu. Nabi ulang 3 kali. Nabi daripada duduk cerita pasal syirik ni, Nabi bangun berdiri. Nak habaq kata kesan persaksian palsu ni dosa dia sangat besar dan kesan dia sangat buruk kepada umat. Efek dia banyak. Tuan-tuan, orang bagi persaksian palsu kepada kita, orang tuduh kita. Orang tuduh fulan berzina contohnya. Efek dia apa? Efek dia dengan kawan-kawan dia, dengan family dia, dengan kerjaya dia, dengan anak isteri dia. Efek semua ni. Sebab itu hati-hati dengan persaksian palsu. Kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni golongan-golongan yang Nabi SAW sebut tentang al-muflis ni, muflis. Atadruna manil muflis? Apakah kalian mengenali siapa itu muflis? Tahu apa itu muflis? Sahabat Nabi kata, alladhi la malalah wala dirhamalah. Orang yang tak ada harta, orang yang tak ada dirham, tak ada duit. Nabi kata, tak, itu muflis lain. Muflis yang Nabi SAW maksud ni orang yang dia ni di dunia bawa amalan yang baik banyak ke akhirat. Tapi pada masa yang sama, dalam dia buat amalan baik ni, syatama hadha, dia duk kutuk orang tu. Wa akhadha mala hadha, dia ambil harta orang tu. Wa safaka damma hadha, tumpahkan darah orang tu. Macam-macam dia buat. Sampai di akhirat dia sembahkan amalan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil balik orang-orang yang telah dia sakiti tadi semua. Orang yang dia ambil, orang yang dia tuduh, orang yang dia keji, orang yang dia hina, orang yang dia fitnah, orang yang dia curi barang, orang yang dia tumpahkan darah. Allah panggil balik semua orang ni. Orang ni tuntut balik. Tuntut balik apa yang nak buat? Nak tuntut apa? Ambil pahala dia bagi kat orang tu. Bila pahala dia habis dah tuan-tuan, kebaikan yang dia buat di dunia ni habis tuan-tuan, tapi dosa dia masih ada dengan orang-orang ni. Apa yang Allah buat? Allah ambil dosa orang tu bagi kat dia. Muflis, bankruptcy akhirat. Takat bankruptcy dunia ni tak ada apa. Kita bimbang bankruptcy akhirat. Jadi saya kira cukup lah setakat tu dulu tuan-tuan. Saya minta maaf banyak-banyak. Mula-mula ingat mukadimah pendek terjadi panjang. Pasal topik kita ni topik yang ialah saya kira kita perlu mendapat penjelasan yang bukan daripada saya yakin Datuk Mufti pun ada bercakap topik yang sama, rakan-rakan yang lain para asatidah pun cakap benda yang sama. Cuma kita ulang, kita recap balik supaya kita faham kita dengan kadar kita, dengan segmen kita, individu, apa yang kita boleh buat. Okey, kerajaan ada peranan dia, organisasi ada peranan dia, individu ada peranan dia, dan kita individu tersebut apa kita nak buat. Mampu yang dengan kadar yang kita mampu, kita tahu. Kita sabar yang proaktif, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kena membenci tindakan tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi yang paling penting tuan-tuan, apa yang kita belajar pada malam ini, ambil peluang pada masa ni orang duk kutuk Nabi. Kita bacalah buku-buku yang menceritakan dan memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua mengikuti, mematuhi, mentaati petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kurang terkasar bahasa saya mohon maaf. Kita tunggu majlis dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.